Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini kita akan bertemu dalam sesi PDPR masih lagi secara alam maya lah. Okey, untuk sambungan pada hari ini kita akan belajar tentang daripada bahagian yang ketiga, iaitu bahagian usul fiqh. Okey, usul fiqh ni kamu tak pernah belajar lagi memang tak pernah belajar, tak pernah tahu, dan cuma saya nak bagi tahu usul fiqh ni payah sikit. Memang susah sikit. Jadi kena bagi perhatian lah cuba bagi perhatian. Lepas tu dia memang kena baca ulang-ulang. Baca ulang bagi faham. Okey, insya-Allah saya akan cuba bantu. Okey, untuk pengenalan usul fiqh, apa itu usul fiqh? Okey, apa itu usul fiqh? Usul fiqh. Tengok apa maksud usul fiqh. Okey, macam nilah saya nak terang kat kamu Okey, usul fiqh ni maksudnya macam mana ulama menggunakan ilmu dalam nak menentukan satu-satu hukum. Maknanya kaedah-kaedah ataupun cara. Bila saya sebut kaedah tu cara. Macam mana cara-cara ulama dalam nak menetapkan sesuatu hukum. Adakah hukum tu ikut suka? Tak dia ada kaedah dia. Sebab tu dia panggil ilmu usul fiqh. Kita tengok tapi ni kena hafal ni, kena hafal ni maksud dia okey tengok ni. Merupakan ilmu yang sangat penting dalam menetapkan hukum-hukum bagi persoalan yang baru dihadapi oleh masyarakat yang tak ada dalam Al-Quran dengan hadis. Tu maksud dia. Okey, usul dari segi bahasa asas ataupun perkara. Asas sesuatu perkara. Okey, dari segi istilah dalil dan kaedah. Usus tu Usul tu asas. Asas ataupun kaedah yang digunakan. Okey, fiqh pula apa dia? Faham. Fiqh, faham. Apa dia yang ada dalam fiqh ni? Yang berkaitan tentang hukum tadilah. Usul ni kaedah. Fiqh ni apa dia? Perkara apa yang berkait, hukum apa yang nak ditetapkan. Daripada dalil-dalil lah. Nak tetapkan hukum tu pun ada dalil berpandukan dalam Al-Quran dan juga hadis. Okey, cuba tengok apa maksud usul fiqh. Ilmu yang berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Usul fiqh maksudnya kaedah yang digunakan dalam nak menetapkan sesuatu hukum, sesuatu hukum syarak. Okey, seterusnya untuk lagi faham. Okey, macam mana sejarah perkembangan ilmu usul fiqh? Macam mana perkembangan sejarah dalam nak menetapkan macam mana kaedah-kaedah dalam nak menetapkan hukum. Okey, jadi sebelum tu zaman ni dia ada 4 zaman. Ada 4 zaman. Yang kamu nak kena faham ada 4 zaman ataupun 4 fasa. Fasa yang pertama zaman Rasulullah. Fasa yang kedua zaman para sahabat. Zaman yang ketiga zaman at-tabi'in. Okey, zaman yang keempat ialah zaman para tabi' at-tabi'in. Okey, ni ada 4 zaman. Okey, jadi nak kena faham satu-satu. Macam mana tentang ilmu perkembangan ilmu usul fiqh. Macam mana perkembangan dalam nak menetapkan hukum. Okey, yang kita masuk zaman yang pertama dulu, zaman Rasulullah. Okey, masa zaman Rasulullah, hukum syarak, apa-apa hukum terus ambil daripada Rasulullah sendiri. Rasulullah hukum yang turun adalah daripada Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey, dan disampaikan kepada umat Islam menjadi hukum dan juga larangan. Betul tak? Okey, hukum Al-Quran. Okey, yang kedua, bila tak ada dalam Al-Quran, daripada Al-Quran, Rasulullah nak jelaskan. Dia jadi hadis ataupun sunnah. Okey, ni dua sumber. Dua sumber masa zaman Rasulullah. Ni sahaja kaedah yang digunakan. Faham tak? Kaedah yang digunakan maksudnya tak perlulah nak kena berfikir macam nak selesaikan masalah. Okey, yang tu Allah dah turunkan ayat setiap kali bila berlakunya masalah. Cuma bila nak menjelaskan lagi, Rasulullah akan meriwayatkan hadis, jelaskan macam mana.
Okey, cuma ada jugalah masa macam contoh Muaz bin Jabal ni Rasulullah utuskan pergi ke Yaman, lepas tu ada masalah tu yang tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Okey, yang ni Muaz ni gunakan ijtihad. Yang ni je lah. Yang lain semua bergantung kepada Rasulullah, di mana Rasulullah berpantun kepada Al-Quran. Maknanya masa zaman Rasulullah usul fiqh hanyalah kepada Al-Quran dan hadis. Okey, faham Okey, yang kedua, zaman sahabat. Zaman sahabat ni bila? Zaman sahabat ni lepas Rasulullah wafat. Lepas Rasulullah wafat, sahabatlah yang tinggal. Sahabatlah yang meneruskan, kan? Yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Okey. Jadi masa zaman ni banyak hukum-hukum sebenarnya yang jadi masalah kan bila hukum tu tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Okay, jadi macam mana masa zaman sahabat nak selesaikan? Inilah menggunakan ijtihad. Menggunakan ijtihad pun berdasarkan rujuk. Rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada hadis. Sebab itulah ayat Al-Quran yang turun ada sebab. Kan? Lepas tu hadis yang Rasulullah buat pun ada sebab. Warut kita panggil warut hadis. Okey. Maknanya bila zaman sahabat, bila ada masalah yang tak ada dalam Al-Quran dengan hadis, para sahabat akan selesaikan masalah tu melalui fatwa sahabat. Maknanya akan kumpul, berbincang kan, berdasarkan Al-Quran dengan hadis. Faham maknanya nanti lama sangat pula. Yang kedua, zaman at-tabi'in. Zaman tabi'in dia mewarisi masa ilmu yang digunakan masa pada zaman para sahabat. Maknanya dengan fatwa-fatwa para sahabat tadi. Maknanya berpandukan tadi itulah. Rujuk pada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma'. Ataupun ulama ijma' para sahabat. Lepas tu kalau ada masalah yang wujud tak ada dalam tiga-tiga ni. Tak ada. Jadi digunakan kaedah sama jugalah tadi, ijtihad, tapi berdasarkan kepada kaedah yang sebelum ni. Merujuk pada Al-Quran, hadis dan juga ijma' para sahabat. Faham? Ini masa zaman at-tabi'in. Zaman yang ketiga. Mula zaman Rasulullah wafat, zaman para sahabat. Para sahabat semua wafat. Zaman para tabi'in. Ini zaman tabi'in. Bila masuk zaman yang seterusnya, kita panggil dia zaman tabi'in. Zaman yang keempat. Masa zaman keempat, Islam dah semakin luas. Ramai ada orang yang bukan Arab masuk Islam, peluk Islam. Jadi banyaklah hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ataupun fatwa-fatwa sahabat tadi tak dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Jadi masa ni macam mana? Samalah juga mereka berijtihad, maknanya fikrah masing-masing lah, maknanya berbincang kan, bermusyawarah kan, macam mana nak selesaikan masalah tu kan. Itu dipanggil ijtihad. Ijtihad ulama lah. Masa ni siapa? Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i yang merupakan orang yang pertama tulis kitab berkaitan tentang ilmu usul fiqh. Macam mana nak menetapkan hukum. Yang bertajuk apa? Peningat ni Ar-Risalah. Siapa dia? Imam Asy-Syafi'i yang mula-mula buat kitab usul fiqh yang bertajuk Ar-Risalah. Macam mana untuk bagi panduan, macam mana nak faham tentang Al-Quran, lepas tu macam faham Al-Quran dengan hadis, lepas tu macam mana nak tetapkan, cara nak tetapkan satu-satu hukum yang tak ada masa tu. Yang maknanya yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma' sahabat kan. Macam mana nak selesaikan. Tapi masih lagi rujuk dengan tiga tu. Yang tu nanti kamu akan belajar lagi lah. Cuma sekarang ni tahu yang asas je, perkembangan ni macam mana. Nanti kita sambung pada video yang seterusnya. Kalau saya turun nanti panjang sangat video ni. Jumpa lagi. Boleh faham Kena baca. Kena baca ulang-ulang baru faham. Kalau sekali baca, sekali baru dengar apa yang saya cakap, memang tak faham. Jumpa nanti. Assalamualaikum.